أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kat mana Sekat 3. Dua daripada bawah. Mukhalafatuhu lil hawadis. Situ. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Keempatnya, yakni sifat wajib bagi Allah yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadisi. Artinya, arti mukhalafatuhu lil hawadisi, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Sifat yang keempat ia panggil sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni iaitu ibarat pada menyatakan menolak barang yang tiada layak bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang pertama wujud dia panggil nafsiyah. Kemudian lepas daripada tu kidang baqa' mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, itu dipanggil sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Salbiyah tu iaitu ibarat pada menolak barang yang tiada layak bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bangsa tak ada, memang tak ada tu bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal kita menghukum benda tu tak ada bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, yakni makhluk. Baharu-baharu ni ia panggil makhluk. Makhluk itu masih wallah, barang yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanggil makhluk. Makhluk lawang dia khalik. Khalik Allah pencipta, makhluk yang dicipta. Makanya nama dia baharu. Baharu lawan dia qadim. Sedia. Makanya dikata di sini pada sifat ini bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Pada zatnya, pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada segala sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada segala perbuatannya, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia panggil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dalam bab sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ni, kita menafikan 6 benda bagi zat Allah, bagi zat Allah, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita nafi barang yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu ajsam, jisim. Tidaklah Tuhan itu jirim ataupun jisim. Tidaklah Tuhan itu jirim ataupun jisim. Jisim ni barang duduk pada segala makhluk. Setiap makhluk ni terdiri daripada jirim. Barang yang boleh dibelah bahagi,
hak tak boleh dibelah bahagi dia panggil jauhar. Paling kecil dia panggil jauhar fardi. Tu dalam sains yang dulu. Sains moden dia panggil atom. Pasal kita nak bahas makhluk ni, barang ni, makhluk ni, alam lah. Dia cerita daripada apa? Makanya kalau ikut ahli sains zaman dulu, dia jauhar fardi. Ni ahli sains zaman dulu. Jauhar fardi bergabung jadi jirim, bergabung jadi jisim. Maka ahli sains zaman sekarang pun lebih kurang, tapi ada pendetailan sedikit. Kalau kayu ada jenis tokon nama dia solid. Bahasa Arab panggil jamadat. Lepas tu dia bahagi pula ada cair. Dia bahagi lagi ada gas. Makhluk ni kita bahas bab makhluk. Bab alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Umpama diri kita manusia. Manusia ni terdiri daripada dulunya air mani. Air mani tu berjuta sel dalam tu. Dia panggil sperma. Sperma bergabung dengan ovum. Air mani perempuan dia ada telur. Telur tu dia panggil ovum. Ovum tu dalam tu dia telur tu bergabung, maka bila berlaku persenyawaan barulah jadi manusia. Daripada sperma bergabung dengan ovum, masuk pengajian biologi lah pula bio. Lepas tu jadi zygote, jadi fetus, jadilah apa nama ni, manusia. Itu ciptaan manusia terdiri daripada beberapa sel, akhirnya membentuk tubuh kita. Begitu juga haiwan sama. Terdiri daripada beberapa sel, maka terbentuklah haiwan. Nampak? Begitu juga dengan segala alam lain, jin pun begitu juga. Walaupun belum ada kajian yang terperinci, kerana alam jin payah sikit, saintis nak buat kajian, nak guna alat. Tetapi dia itu terhasil daripada beberapa macam manusia. Cuma katanya ulama dengan ajsamun latifatun, jisim yang lebih halus berbanding dengan manusia, jisim yang kasar sikit. Manusia ni jisim kasar pasal kita boleh nampak. Adapun jin ataupun apa lagi, malaikat, ajsamun nuraniyah, jisim juga tapi jisim yang berbentuk cahaya. Jin jisim al-hawaiyah satu, nariyah satu, angin satu. Setelah daripada ciptaan yang pertama, wa khalaqal janna min marijim min nar, asal dia ciptaan dia daripada api. Lepas daripada ciptaan daripada api tu dia bagi dua pula, ada nariyah satu, ada hawaiyah satu, iaitu jin daripada api, ada jin yang jisimnya daripada hawa, angin. Kadang-kadang tengok orang gelepar, lepas dia dawa habis dia gelepar. Jin tu baik jin tu baik bentuk angin. Pasal dia ada ajsamun hawaiyah. Tu kalau pengajian tentang jin. Ada daripada nariyah, daripada api. Kalau malaikat daripada nuraniyah, tapi tak lari daripada jisim. Tak lari daripada jisim. Mana makhluk-makhluk ni semua ni mari daripada ada jisimnya yang tertentu. Sama ada hak kita nampak ataupun makhluk-makhluk yang kita tak nampak sekalipun. Pokok ke apa ke, binatang-binatang, tak apa nama sekalipun. Buniang, tak. Buniang pula ulama sebut kalau tadi jin daripada hawaiyah, hawa angin. Ada nariyah daripada api, buniang pula pasal adanya yang berkahwin dengan manusia. Ada kahwin dengan manusia. Walaupun pendapat kuat kata tak boleh kahwin dengan jin. Tapi ada pendapat dalam fiqh, bukan dalam kitab Baijuri. Ada pendapat, ada yang mengatakan sah pendapat itu. Itu terserah pada ahli fiqh. Tapi berlaku dah pernikahan tu, maka bergabung kuat. Kalau mani itu kuat, balik pada
Kalau mani jin kuat, maka duduk dia di alam jin. Kalau mani manusia kuat, duduk dia di alam manusia. Itu bunian. Bunian. Makanya nak khabar setiap makhluk dia ada jising. Ada jising-jising dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala bukan jising, bukan jirim. Itulah mak kata yang pertama, Allah bukan jising, bukan jirim. Nampak? Makanya tidaklah nak boleh kata Tuhan ni macam tokoh, macam gorang dak. Bukan macam gorang, tapi makhluk yang besar. Tak boleh. Tak boleh kata bukan orang, bukan macam malaikat, tapi dia makhluk. Tak boleh kata makhluk itu dia khalik. Tak. Dia Allah Subhanahu wa taala, tak bolehlah kata sama macam ke makhluk. Ambil ayat muhkamat, laisa kamislihi syai. Tu ayat muhkamat. Ayat-ayat mutasyabihat nanti kita sentuh. Nanti kita sentuh ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat tersebut laisa kamislihi syai. Tuhan tu kamisli. Awal lagi dia sebut bahawa Tuhan tu tidak berupa dengan sesuatu ada. Kayak jumpa lagi. Nampak? Kita baca dulu. Qala. Bermula makna pada mukhalafatuhu lil hawadis, iaitu tiada menyamai akan zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya oleh segala zat yang baharu ini. Tu. Dalam perbahasan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi, kita bahas bahawa zat Tuhan tak sama dengan zat makhluk. Maka bila zat Tuhan tak sama dengan zat makhluk, maka kalau zat makhluk jirim dan jisim, maka zat Tuhan tidak jirim dan tidak jisim. Tidak jirim dan tidak jisim. Dah macam mana? Tak, orang duk bahas. Orang kata, dah macam mana dah kalau bukan jirim dan jisim, dah Tuhan nak ke mana? Nah, pasal dia akan mikir Tuhan ni gini kau. Dalam hati kita kata Tuhan ni gini kau. Muka yang besar, bukan. Tak, lengan besar, bukan. Tu Hindu tu. Nah, kita belajar ke agama Hindu dulu kan. Hindu kata bahawa Tuhan ni dia maha mendengar, dia pun buat lengan besar pada patung dia. Tuhan ni maha melihat, maka mata besar dia buat. Tuhan ni kenapa lagi? Maha pemurah, banyak tangan. Kita tengok dalam cerita Hindustan. Ada sedewa tu, penuh tangan dia. Dia nak khabar Tuhan maha pemurah. Tapi kerana mengisbatkan Tuhan dengan makhluk, kupur dia. Mana? Kupur dia. Tuhan tak sama dengan zat yang baharu. Tak, segala zat yang baharu ini tak sama. Tidak ada jisim. Zat yang baharu ada apa lagi? Ada miqdar, ada ukuran. Ukuran besar mana? Kalau manusia zaman Nabi Adam 70 hasta, itu ada ukuran. Turun mula-mula sekali turun tu pada zaman Nabi Adam alaihissalam, maka turun dia tu ialah dengan tubuh badan ahli syurga, iaitu 70 hasta. Ukuran tepat wallahu alam. Ada orang buat baju Nabi Adam tu, baju zaman Nabi Adam, so bangunan 8 tingkat. So kita tengok gitu. Tinggi besar 8 tingkat tu. Maknanya besarnya ukuran tubuh zaman Nabi Adam. Allah Ta'ala pun buat kocek sampai gitu mak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar kita ni. Besar kita ni. Itu ukuran. Makhluk dia ada ukuran. Itu baru manusia. Malaikat besar lagi malaikat. Malaikat mana? Malaikat Jibril. Jibril ni pada satu ketika ada orang bertanya macam mana keadaan malaikat, lalu dia kata malaikat Jibril contoh. Malaikat Jibril ni dia ada 70 sayap dia. Satu sayap dia tu kalau tutup, maka tertutuplah bumi. Contoh tertutuplah bumi.
Itu 70. Sesayap tutup dah bumi. Nampak? Lalunya kata hak besar lagi ada lagi hak besar. Apa dia? Israel besar lagi. Israel ni kalau tutup sayap dia tutup malaikat Jibril. Ada lagi besar malaikat Israfil tiup sangkakala, kalau tutup sesayap tutup malaikat Israel tadi tu. Mana besar lagi dia, ada miqdar, ada kurang. Ada lagi yang besar hamalatul arsy, yang contoh dalam perbahasan bab malaikat. Mana dia? Ada ukuran. Makhluk-makhluk ni ada ukuran dia. Ukuran besar mana. Dia ada ukuran. Tuhan tak ada ukuran. Tak ada. Pasal dia bukannya makhluk. Ada ukuran-ukuran. Tak ada ukuran. Macam agama-agama lain dibuat ukuran bagi Tuhan. Maka kufur. Sebab tu barang siapa mengisbat ada jisim bagi Tuhan, kufur. Tak boleh isbat Tuhan tu ada jisim, ada ukuran, tak boleh. Pasal Tuhan laisa kamislihi syai'. Lagi pula tidak ada azman, tidak ada masa bagi Tuhan. Ni tak sama pada makhluk. Dia bila sebut perbahasan ni dia bincang apa ni? Ajsam, miqdar, azman, masa. Tak ada masa bagi Tuhan. Masa-masa ni bagi makhluk. Masa alam ruh. Lepas tu alam perut. Masa duduk alam perut tu rasa luah dah lalu lah gitu. Luah dah. Tu di atas muka bumi luah lagi rupanya. Begitu juga dengan orang mukmin. Orang mukmin bila masuk alam barzah, luah lagi daripada bumi. Ingat ada atas muka bumi luah dah. Ni orang mukmin. Dah. Ingat ada atas muka bumi ni luas dah. Nak pergi mana? Nak pergi Johor, lengah bawa kereta kalau pergi Johor. Nak pergi Perlis pula, lengah dah bawa kereta pergi Perlis. Masuk dalam kubur, luas lagi rupanya bagi orang mukmin. Ia 3 golongan. Mukmin, anbiya, aulia, para ulama. 3 golongan ni masuk dalam alam barzah, luas lagi daripada dunia. Adapun 3 golongan ia panggil fasik, munafik, kafir, itu sempit sesempit-sempitnya. Masuk dalam alam barzah sempit sesempit-sempitnya. Kata ulama. Orang mukmin aulia anbiya itu masuk seluah-luahnya. Dia duk saka luah dah dalam muka bumi tak cakap nak jalan, lengah jalan. Naik kapal terbang melengah lah. Rasa. Tapi masuk dalam kubur luah lagi. Yang bagi 3 golongan tu lah. Qala ada masa. Ada lain pula masa di alam barzah dengan masa di alam dunia lain pula. Masa di alam barzah lebih lama daripada di alam dunia. Jadi lain pula masa dia. Masuk dia bagi makhluk dia ada masa kecuali pada hari akhirat itu selama-lamanya. Ada pun sebelum tu dia ada masa-masa dia. Maka Tuhan tidak ada masa bagi Tuhan. Sebab tu ada perbahasan dalam alam barzah ni. Ada ulama kata masa hak mati, orang mati zaman Nabi Adam dengan orang mati zaman sekarang kan dia masa je. Orang tanya kan. Orang mati zaman Nabi Adam, Habil Qabil bersama tu kan. Dengan orang mati marang. Kita hari ni marang mati. Macam mana masa dia? Ada perbahasan tak? Ada kata sama, ada kata lain. Ada perbahasan pula di situ. Tapi nak kabarnya ada masa. Ada masa bagi alam barzah. Bahkan ulama buat teka-teki kan. Kat mana ayah lebih muda daripada anak. Ada dalam teka-teki. Makanya ulama jawab, tengok pada mati lah. Iaitu masa yang diukur pada alam barzah. Kalau anak mati dulu, maka anak lebih tua daripada ayah. Ayah mati lambat, anak mati dulu. Maka bila ayah mati ni, tengok anak je tu lagi daripada diri dia. Pasal dia mati lambat. Maka itu perbahasan maksud dia ada masa. Ada masa. Qala ada jihah. Ni makhluk ni. Makhluk tidak lari. Ada jisim, ada miqdar, ada ukuran, ada azman, ada tahayus, ada mengambil lapang, ada jihah, ada pihak. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Jihah yang 6. Itu makhluk. Dia ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah.
Tuhan tak ada. Nampak? Maka itulah perbahasan dalam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dan segala sifat mereka itu tak sama sifat makhluk dengan sifat Tuhan. Sifat makhluk ni baru. Sifat makhluk ni apa? Fana. Sifat makhluk ni tak lama. Kuat sekejap saja. Apa ni tak gerak banyak. Dah. Dalam ayat Quran tu kan mula-mula tak gerak. Kemudian bolehlah kekuatan sikit. Kemudian dak gerak balik. Mula-mula dak gerak, yang ni masa kecil dak gerak, kita masa kecil. Dah, masa umur kita kecil-kecil, nak suruh akak kayu besar-besar sikit dak gerak cetang dah. Nah, pasal kecil. Bila besar sikit, naik remaja, naik dewasa baru gagah. Dah, boleh buat benda tu, boleh buat ni. Tapi dak gerak mula-mula lagi. Bila tua, dak gerak mula. Nampak? Oh dulu kita gagah kalau buat benda tu. Oh dulu kita gagah. Dulu. Ni dah pasal apa tua? Itu makna apa? Maknanya sifat yang ada pada makhluk tak lama. Sekejap sangat-sangat. Dah. Kejap sangat-sangat. Ada kita apa ni nak pergi belajar silat dengan topik kita. Topik kita kata asal silat kita mati juga lagi. Tu asal belajar silat lagi mati ke lagi dah. Pacar apa mati dah ajar. Nak belajar dengan orang lain baru ajar. Kalau belajar dengan dia ni sama kata. Dah asal belajar lah kat gimu mati ke lagi. Pasal apa? Pasal saya tua dah masa tu. Saya tua dah. Bila tua ni nampak lain. Dah, bukan kata tak pentingnya belajar tu kan. Nak kabarnya bila dia tua ni dia dah dekat dengan umur nak mati ni, maka pemikiran tu lain daripada zaman muda-muda. Qala, dan segala perbuatan mereka itu, yakni mereka itu makhluk tak sama. Perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk tak sama. Lawang kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, mumathalatuhu lil hawadisi, artinya bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu ini. Tu mustahil bagi Tuhan. Mustahil bagi Tuhan ni sama. Zat dia sama. Zat dia sama. Ada muka, ada tangan. Mustahil bagi Tuhan. Dah tu mustahil ayat Quran tu. Yadullaha fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Ayat Tuhan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat Quran tu kan. Dah ada orang buat mari hujah. Dia kata ayat Quran tu kan, itu dia panggil ayat mutasyabihat. Ayat-ayat apa situ dia panggil? Ayat mutasyabihat. Ada ayat Quran mutasyabihat, ada hadis yang mutasyabihat. Mutasyabihat ni tak tahu maksud yang sebenar. Dalam ulama ahli sunnah wal jamaah dia kata apa? Tak boleh berpegang dalam bab akidah dengan ayat mutasyabihat. Nak pergi pegang. Wajib beriman dengan ayat tu, tetapi bukan wak pegang dengan ayat. Tengok perbahasan salah dan khalah. Di sini dia ada perbezaan. Pada ayat mutasyabihat ada satu nama dia salah, ada satu nama dia khalaf. Salah orang yang hidup kurung. Tak. 7 hijrah sebelum tu mana zaman Nabi, sahabat, zaman tabi'in. Maka itu dia panggil kurung salah. Maka kurung salah dan kurung khalah ni dia ada perbahasan pada ayat mutasyabihat. Dua dia bersepakat, satu dia berbeza. Yang sama mana? Iaitu ayat mutasyabihat, az-zahir laisa bimuradihi, sama. Zahir ayat bukan makna yang dikehendaki. Zahir ayat tak bukan makna yang dikehendak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau tengok zahir ayat
Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Alal arsy, di atas arsy, istawa dia. Nah, istawa ni dia ada dah buka dalam kamu ada 9 makna. 9 makna. Nampak? 9 makna. Yang pertama duduk. Yang pertama makna dia. Dah, istawa maknanya duduk lah. Dah, ada 2, 3, 4 apa 9 makna. Makanya ayat itu ulama salah, ulama khalah sama. Zahir ayat bukan makna yang dikehendaki. Hak segera faham dalam peletak bukan makna yang dikehendaki. Salah pun kata gitu, khalah pun kata gitu. Zahir ayat bukan. Tuhan duduk atas langit, bukan. Tuhan duduk atas aras, bukan. Salah pun kata gitu, khalah pun kata gitu. Bukan makna dia. Yang kedua, tanzihun bima la yaliku bijalalih. Tanzihun bima la yaliku bijalalih, iaitu menyucikan barang yang tak layak bagi Tuhan. Kalau kita jemaah Tuhan duduk atas aras, macam lain tu. Nampak? Macam kesama duduk lagu mana pula? Duduk daripada bangun ke duduk. Dia ada macam, maka barang tu tak layak bagi Tuhan. Tak layak bagi Tuhan. Maka tak layak, dia pun tak terjemah gitu. Tanzihun bima la yaliku bijalali. Makanya orang salah pun kata gitu, khalah pun kata gitu. Yang ketiga baru beza. Yang ketiga iaitu khalah, dia takwil ayat tersebut dengan yang layak bagi Tuhan. Dia ambil makna ni bagi layak. Contoh istawa tadi. Istawa ada 9 makna. Yadullah fauqa aidihim. Yadung di sini nak terjemah apa? Yadung ada dalam kamu 14 makna. Yang pertama makna yadung dalam kamu. Dia kata apa? A'dha'ul jasadi, iaitu anggota jasad. Minal asabi', daripada jari sampai ke siku. Tu kata dalam kamu. Ada pula kata minal asabi', daripada jari sehingga ke bahu. Itu dalam kamu. Makna yang pertama bagi yadun. Maka kalau terjemah tangan itu tidak layak bagi Tuhan. Dia pergi hak nombor 2. Nombor 2 pula dalam kamu kata apa? Qudratun, iaitu kuasa. Ni layak bagi Tuhan. Maka khalah pun ambil makna hak layak bagi Tuhan, letak pada ayat mutasyabiha. Beza hak nombor 3 ni. Khalah dia takwil dengan barang yang layak bagi Tuhan, khalah serah makna bagi Allah Subhanahu wa taala. Salah ni kalau orang tanya kenapa istawa? Itu serah pada Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya kenapa yadam? Itu serah pada Allah Subhanahu wa taala. Tu salah. Apa maksud ayat-ayat mutasyabihat ni? Itu serah pada Allah Subhanahu wa taala. Berimbang dengan yang wajib. Berimbang dengan ayat tu wajib. Sama. Khalah begitu tak? Berimbang dengan ayat tu wajib. Cuma dia kita cuma supaya apa? Supaya kita ni tidak menjisingkan Tuhan. Sebab jising bagi Tuhan itu mustahil. Nampak? Tu dia terjemah dengan sifat yang layak bagi Tuhan supaya apa? Supaya kita tidak menjisingkan bagi Tuhan. Kalau tak sama dengan Hindu, Hindu kata muka Tuhan besar. Hindu kata linga Tuhan ni besar. Hindu kata tangan Tuhan ni besar. Banyak. Sama dengan Hindu. Aneh gitu. Maka sebab itulah ulama-ulama pun dia sekat awal lagi. Supaya apa? Supaya kita tidak menjisingkan Tuhan. Maka bila kita pergi menjisingkan Tuhan, bahaya main bab akidah. Pergi pegang barang mustahil atas Tuhan. Pergi pegang barang mustahil atas Tuhan, takut tak selamat akidah kita. Nampak? Sebab itulah kenapa ni kalau ada orang kata tangan, tangan Tuhan ada tangan sungguh. Itu jadi kupu. Tapi kalau kata hak layak bagi Tuhan, tangan tapi tangan layak bagi Tuhan, itu tak kupu lagi. Ulama ahli sunnah kata kalau kata tangan tapi tangan layak bagi Tuhan, itu tak kupu lagi. Tapi kadang-kadang boleh bawa kepada fasik. Kadang-kadang boleh bawa kepada fasik apabila kita pergi menjisingkan akan shibir-shibir tu bahaya. Jising jadi haram tu. Nampak? Tu yang disebut
oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Pasal apa? Pasal itu sifat yang mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu mustahil. Sebut lagi dah. Sifat-sifat yang ada bagi bersamaan Allah Ta'ala dengan yang baru ini mustahil. Pasal apa mustahil? Kalau ada gitu jadi lemah lalu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemah lalu. Nampak tak? Lemah lalu. Tuhan ada tangan besar. Dah besar lagi ada. Habis lalu. Nampak tak? Ni Sayyidina Abu Bakar sekat awal-awal ni masa orang nak tanya ayat mutasyabihat, patut kata dah gani hakikat Tuhan sebenar. Dah, kalau bukan jisim, kalau bukan ni bukan lagi. Dah, Aisyah bukan main bukan lagi dah apa Tuhan. Nah. Saya nak bakal jawab apa? Al-ajzu an darkil idraki idrakun. Lemah daripada mendapat hakikat sebenar Tuhan, itulah tauhid yang sebenar. Tak tahu mengapa. Itulah tauhid yang sebenar. Dah main bukan belaka. Bukan dah mendapa Tuhan. Maka lemah pada nak tahu hakikat Tuhan, itulah tauhid yang sebenar, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wal bahsu an zatihi, dan bahas pada zat dia, kufrun wa isyrak, kafir dan syirik, kata Sayyidina Abu Bakar. Diulang oleh Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Abu Bakar sekat sudah. Zaman Sayyidina Umar bukan sekat dengan hujah, sekat dengan tenaga tu. Ada orang mari nak tanya lebih kurang bab ayat mutasyabihat, nampak macam nak menjisim Tuhan, ambil pelepah tamak, lepuk tak pelis. Senyap zaman Sayyidina Umar tak ada. Orang tak berani tanya ayat mutasyabihat zaman Sayyidina Umar. Pasal apa? Saya nak ada dah seorang dua ni, kata zaman tu, iaitu ada sebut namanya, Sayyidina Umar ambil pelepah tamak tu, lepuk tak pelis, lekuk pelis. Lepas tu zaman tak ada. Masa zaman Sayyidina Umar selamat. Pasal orang nak tanya pun tak berani zaman Sayyidina Umar. Nampak? Sayyidina Ali ulang balik apa yang telah disebut. Iaitu al-ajzu an darkil idraki idrakun. Supaya apa? Supaya terselamat akidahnya. Wal bahsu an zati, gibah zat dia. Tuhan gening. Zat Tuhan ni gening. Zat Tuhan ni gening. Itu kata dia. Zat Tuhan ni ada muka besar, ada tangan besar. Kufrun wa isyrak, kufur dan syirik. Pasal apa? Gibahah tentang zat Tuhan. Sebab itu salah kalau orang tanya pasal ayat mutasyabihat, mana aku tahu? Itu serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serah pada Allah Ta'ala. Dah, khalah pun kita juga hakikat sebenar serah pada Allah Ta'ala. Dah, hakikat sebenar makna ayat mutasyabihat itu serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang dia pergi takwil pasal apa? Supaya nak menjaga kita ni, akal kita ni, kepala otak kita ni, fahaman kita ni daripada menjisingkan Tuhan. Kerana apa? Kerana jising bagi Tuhan itu ialah mustahil. Tu. Situ duduk pada perbahasan ayat mutasyabihat di sisi ahli sunnah wal jamaah. Qala, dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai', artinya tiada suatu seumpama Allah Ta'ala. Ini ayat muhkamah. Tak, fa ammal lazina fi qulubihim zayghun. Ada ayat minhum muhkamatun wa ukhra mutasyabihat. Ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihat. Orang yang dalam hati dia tu ada zayghun, yakni nak lari daripada kebenaran, berahi wa amal dengan ayat mutasyabihat. Dia berahi wa amal dengan ayat mutasyabihat. Tak, kerana ada masalah pada hatinya. Qala, artinya tiada suatu seumpama Allah Ta'ala. Sebab tu ulama ahli sunnah nak berhujah dengan ayat muhkamah. Laisa kamislihi syai', itu ayat muhkamah. Tuhan tu tiada suatu seumpama Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu dalam kita la ilaha illallah, kita nafi apa pada la ilaha illallah? La ilaha, tiada Tuhan. Maksud ilaha situ. Kita nafi Tuhan mana tu? La ilaha tu Tuhan mana kita nafi?
Kita bukan nafi Tuhan Kristian. Kita bukan nafi Tuhan Hindu Buddha tu. La ilaha illallah tu bukan nafi Tuhan Kristian, bukan nafi Tuhan Buddha, bukan nafi Tuhan apa lagi. Bukan nafi Tuhan hak agama hari ni. Bukan. Pasal apa? Pasal tu bukan Tuhan tu. Kristian ada salib apa sama tu bukan Tuhan. Hindu Buddha hak dewa itu bukan Tuhan. Sifat ketuhanan tak ada suti pada Tuhan yang diakad oleh orang kafir. Tak ada suti sifat uluhiyat. Sifat ketuhanan tak ada suti yang ada pada orang kafir. Hak kafir kata dah ni Tuhan dia, ni Tuhan dia, ni Tuhan. Tak ada suti sifat ketuhanan pada orang kafir tu. Nampak? Tak ada. Makanya la ilaha tu kita nafi apa? Kita nafi dalam hati ada mari gini kau. Gini kau Tuhan. Gini kau. Tak, Tuhan gini. Kita nafi hak gini kau tu lah kita nafi tu. Tak, pasal apa? Bimbang kita duk gini kau tu bukan daripada Tuhan tu. Jadi acul bulah amalan kita je mai akidah bahaya, akidah je kafir Islam. Tak, sah dengan batal tu je mai. Kalau dalam fiqh dah apa? Dah ada pendapat lain boleh kehel kat lain lagi. Dah. Saya ustaz kita mandi wajib minggu lepas. Dak ingat nak niat mazhab Syafi'i tak sah. Dak ingat nak niat mana nak kena qadha mula dia punya semayang hak minggu lepas bawa ke minggu ni dalam mazhab Syafi'i. Dah. Kita pun buka. Oh ada. Mazhab Abu Hanifah kata tak apa dah ingat niat. Boleh ke? Boleh ada lagi ruang-ruang untuk apa ni untuk jadi sah ibadah kita tu. Dah. Ni pula mari Allah. Saya salah buat gini-gini. Tubik-tubik ada lagi ikut lain. Mazhab lain kata boleh. Mana dah fiqh tak apa je boleh kona, boleh jadi qaul luah. Tak, dalam akidah tak boleh. Salah tu. Nampak tak? Salah pegang, salah lalu. Macam gini ada guru kita buat misal kau. Tak, kalau zaman dulu ada orang kata, tak, mu ni boleh tak? Giwi hadiah kepada sultan dan raja. Zaman dulu dia tak kenal raja ni lagu mana. Tak, lepas tanyalah raja ni lagu mana raja ni. Orang ni kata raja ni mesti muka dia putih-putih. Pasal apa? Pasal dia ni orang yang hebat. Dah. Mesti dia duduk pada ada atap. Dah. Dia duduk ada atap. Dah. Orang ni kata raja ni mesti duduk ada atap. Orang ni kata muka dia mesti putih-putih. Dia tak duduk macam kita ni atap apa ni atak nipah gini ada kan tak atak rumbia apa semua ada kan dia mesti duduk pada tempat duduk kat seming. Ni zaman-zaman dah ada ni dah. Nak cerita pasal ni pasal akidah ni lalu orang berbawa lah ramai-ramai hadiah nak beri kepada sultan. Jadi cari jumpalah ada satu bangunan kedai Cina dak rajin tengok tubik Cina duduk luar tu. Oh ni muka putih-putih. Duduk dalam bangunan comel pakat giwi hadiah kepada toke Cina belaka. Sultan mari sultan kata dak mana hadiah sini belaka. Mana marahlah sultan ni. Cerita ni dak berlaku dalam mana-mana negeri. Nak ceritanya sama kalau kita salah sifat kepada Tuhan. Nampak? Gini sifat Tuhan ni gini. Rupa-rupanya bukan gitu. Balik awal lah kita masuk neraka. Pasal apa? Pasal kita salah kepada bak ketuhanan. Batu bak ketuhanan jaga malik. Dah, jaga malik. Jaga baik-baik. Supaya apa? Supaya tak salah kita dalam mensifatkan akan Tuhan. Qala habis bahagian la mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ya kalau mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ni ya nafinang ni. Dah, kalau kita nak ajar anak-anak kita di rumah kan, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, nak menafikan jisim, nak menafikan ukuran, nak menafikan masa, nak menafikan pihak bagi Tuhan. Dah, tu kalau nak ajar anak-anak di rumah. Nah. Satu lagi kita pun bahas ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat saya sebut tadi. Itu
dalam berbahasa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kelimanya, yakni sifat yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya apa? Berdiri zat Allah Ta'ala, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa maksud berdiri sini? Bukan maksud dia daripada duduk kepada bangun. Jaga baik tu maksud berdiri Allah Ta'ala ni bukan maksud daripada duduk kepada bangun. Apa? Bermula maknanya makna qiyamuhu binafsihi, iaitu tiada berkehendak ia Tuhan kepada zat kerana ia zat. La yahtaju ila mahallin, iaitu tak berkehendak kepada zat. Tuhan ni tak perlu kepada zat. Lagi pula, dan tiada berkehendak ia kepada menjadi akan dia, yakni pembuat, kerana ia qadim. Tu perbahasan dalam qiyamuhu binafsihi, iaitu Tuhan ni tak perlu kepada pencipta. Berdiri dengan sendiri maksud dia apa? Tak berhajat, mengisifat istighna, tidak berhajat kepada sesuatu, tak berhajat. Tidak perlu kepada zat kerana dia zat. Tidak perlu kepada pembuat. Ni ulama ahli sunnah letak awal lagi. Bahawanya Tuhan ni tidak ada pembuat. Kerana apa? Kerana dia Tuhan. Siti Kasing mari tanyakan. Siti Kasing kata, saya pernah bertanya kepada ustaz, kalau Tuhan ni menciptakan segala makhluk, maka siapa yang menciptakan dia? Siti Kasing, kenal Siti Kasing? Siti Kasing mari tanya. Kalau Tuhan yang cipta makhluk, maka siapa yang menciptakan dia? Lalu ustaz itu jawab, jaga-jaga. Jangan tanya soalan itu, bahaya akidah awak. Jadi dia pun, mungkin ustaz tu dah anda nak jawab kau. Jadi dia pun tak puas hati dengan jawapan daripada ustaz. Lalu dia pun bincang dengan saing-saing dia. Maka hasil keputusan berbincangan dia, Tuhan itu terhasil daripada getaran. Getaran positif dan getaran negatif. Kalau getaran positif, maka hasil Tuhan yang buat baik. Getaran negatif, hasillah perbuatan-perbuatan jahat bagi Tuhan. Berat nanang lagi. Berat nanang tu bila berpegang dengan begitu. Dia pula buat Tuhan. Jadi perbahasan masuk isi lah. 2 minit lagi. Jadi perbahasan tu kita sambung pada akan datang. Perbahasan pada sifat qiyamuhu binafsihi ni kita sambung pada akan datang. Masa ada perbahasan panjang, kalau kita sambung ni jadi lain pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultani. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.